الفاتحة على الرحيم سيدنا محمد الله على مبني سبيل الرحيم سيدنا صلى الله عليه وسلم محمد بن علي العلوي وخصوصا إلى روحي سبيل المذهب الإمام محمد بن عيد الشافعي وخصوصا إلى روحي سيد الشيخ العلومة بن محمد سليم بن حارس بن الشيخ أبو بكر بن سالم وخصوصا إلى روحي سيد الشيخ العلومة بن قادر الجيلاني محمد وخصوصا إلى روحي سيد الشيخ بهاوي النقشبندي وخصوصا إلى روحي سبيل المكان الحامل نوح بن محمد الحبشي وخصوصا إلى روحي معلمنا ووصلنا إلى روحي مشايخنا ومعلمنا ووصولهم برحمة الله عليهم أجمعين وإلى روحي والدينا ولأولادنا ولأزواجنا ولأخواننا ولأخواتنا ولسعادته علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من الله وشرهم برحمتهم وأولاد المسلمين والجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا جماعة وإياك نستعين على الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وشكر لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد. Alhamdulillah kita sambung semula bab fiqh. Fiqh dalam istilah arti fiqh ada fiqh. Apa itu fiqh? Allahumma faqihna fi din. Ya Allah berikan kami kefahaman dalam agama. Kefahaman dalam agama semua orang tahu. Nah, semua orang tahu apa solat di waktu itu fardu itu wajib di atas wajib, tetapi tidak semua orang faham. Wanita ramai yang tahu bahawa tutup aurat itu adalah wajib, tetapi tidak semua yang faham. Mereka apa perbezaan tahu dan faham. Apabila faham dia akan melakukannya. Sebab itu kita belajar fiqh. Jadi kita tahu daripada dalil-dalil Al-Quran, hadis-hadis sahih tentang perkara-perkara ini. Jadi kalau Rasulullah SAW, Nabi SAW ada menyebut apa itu? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan untuknya, senantiasa ingin kebaikan untuknya, maka diberinya kefahaman dalam agama. Itu dia. Jadi kita sudah masuk bab pengenalan beberapa istilah fiqh. Saya riwayat sedikit. Istilah-istilah fiqh ini banyak seperti fardu, wajib, harus dalam bahasa Melayu. Tapi harus kalau dalam bahasa Indonesia itu wajib. Sebab itu kalau kita baca kitab-kitab Indonesia harus itu wajib. Dalam bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Arab itu mubah. Kemudian ada sunnah, ada sunat muakkadah, ada sunat ghair muakkadah, ada sunat abham, macam-macam lagi dalam istilah fiqh. Jadi yang mula-mula sekali adalah fardu. Apa itu fardu? Fardu ini yang wajib, wajib di atas wajib saya sebut. Nanti bila masuk bab wajib sudah fahamlah apa yang kenapa saya sebut wajib di atas wajib. Fardu ini ialah apa yang dituntut oleh Allah dengan tuntutan yang jazim. Apa itu mutlak, putus. Dah, memang kena buat. Seperti mana puasa. Siapa yang tidak melakukan ibadah fardu ini, siapa yang melakukan ibadah fardu ini akan diberi ganjaran pahala bersesuaian dengan ayat-ayat banyaklah dalil-dalil qat'i. Fardu ini ada dalil qat'i. Apa itu dalil qat'i? Dalil qat'i ini adalah yang ada disebut di dalam Al-Quranul Karim. Seperti puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu daripada surah Al-Baqarah. Wahai orang yang beriman, telah dimaktubkan kepada kamu berpuasa seperti orang-orang sebelum kamu, dengan semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi jikalau tidak melakukannya, dikenakan azab. Azab apa? Azab api neraka.
Jadi kita berbuat tentang syariat, ya, tasawuf itu lain, ya, tasawuf lain. Tapi ini tentang syariat. Jadi jangan orang kata, oh, kita don't judge a person, don't judge a person. Memang don't judge a person. Dan tidak puasa, tidak ada keuzuran. Memang Allah sebut masuk neraka, bukan kerana kita punya. Masuk syurga pun bukan kerana kita solat, tetapi kita masuk syurga kerana rahmat Allah. Tetapi para ulama sudah menyebut siapa yang tidak solat dan mengharapkan syurga seperti seseorang mendaki gunung hingga ke puncak gunung atau puncak bukit, kemudian dia terjun daripada puncak gunung itu. Berapa ramai yang mati, berapa yang ramai yang patah kaki, berapa yang ramai yang hidup. Kebanyakan yang mati, kan? Jadi don't take the risk. Jangan ambil risiko. Hidup kita hanya sekali. Kita tak nak seperti disebut di dalam surah As-Sajdah, bila sudah masuk di alam barzakh, roh arwah. Kalau roh satu, kalau ramai arwah. Nyatakan apa kepada Allah? Rabbana absarna wa sami'na, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, dan nampak benar-benar ainul yamin itu. Farji'na, kembalikanlah kami kemudian na'mal salihan inna muqinun. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan perjalanan amal soleh, dan kami akan mengerjakan, kami janji akan mengerjakan amal soleh, dan kau akan mendapati kami di antara orang-orang yang yakin. Di dalam kitab Ayyuhal Walad, tidak silap saya, dalam satu riwayat Imam Ghazali meriwayatkan apabila malaikat mendengar itu, malaikat ada menyatakan, apakah kamu bodoh? Kamu baru sampai ke tempat kamu mau pulang kembali? Tak bodoh ke? Sepatutnya alam barzakh itu tempat alam bersukaria sementara menunggu syurga. Hidup yang sebenarnya, hidup di alam permulaan hidup kita di alam barzakh. Jika alam barzakh kita tidak happy, maka tidak happy di akhirat. 99.99%. Sebab itu. Jadi fardu ini memang sudah dalam dalil-dalil qat'i disebut diberikan pahala kepada orang yang mengajarkannya, dan diberikan adab api neraka kepada yang meninggalkannya. Sini Irfan, sini sikit tengok komen, ada komen tak? Saya tidak dapat komen. Ada view tak? Ada. Okey, siapa yang melihat ni clear atau tidak suara pasal ni guna mikrofon baru tidak letak di sini? Boleh jawab tak orang-orang Facebook? Yang melihat ini clear atau tidak? Kalau ada orang yang jawab, clear ke tidak? Sebab itu mikrofon baru digunakan di sebelah situ, tidak selalu yang clear itu di sini. Saya takut nanti tidak dengar pula aku pumpang. Ya, ini mikrofon baru ini. Jadi fardu ni adalah satu ibadah. Satu ibadah kita. Sebab kita lihat puasa fardu, solat fardu, satu ibadah. Itu semua fardu. Kemudian wajib. Yang kedua pula wajib. Yang pertama fardu. Ada dua perkara. Yang kedua wajib. Wajib ini kita belajar mazhab Syafi'i dan mazhab Haji. Di sisi mazhab Syafi'i, fardu dan wajib satu. Fardu dan wajib satu. Kecuali dalam ibadah haji saja. Dalam ibadah haji saja. Wajib dalam masalah haji di dalam mazhab Syafi'i ini ialah apabila ditinggalkan tidak membawa kepada luput dan batalnya ibadah haji seseorang. Faham tak? Wajib. Contohlah melontar batu di Jamrah. Melontar batu di Jamrah. Kemudian berihram di Miqat dan lain-lain lagi daripada perkara-perkara wajib haji dalam mazhab Syafi'i. Jadi seorang yang menunaikan haji, yang meninggal perkara-perkara tadi, yang meninggalkan perkara melontar anak-anak batu, berihram di Miqat dan sebagainya, maka hajinya tetap sah. Tetapi
dia dianggap sebagai seorang yang sudah berlaku tidak berapa baik dalam ibadat hajinya itu, dan dia wajib membayar dam lah, kata orang. Dengan menyembelih binatang kenakan kambing lah, bayar dam. Manakala fardu di dalam ibadat haji ialah perkara yang apabila ditinggalkan akan luput dan tidak sah ibadah tersebut. Haji ni dia punya main apa? Wukuf di Arafah. Itu syarat sah haji. Tawaf wajib dan lain-lain fardu haji yang lain. Apabila seorang meninggalkannya ketika menunaikan haji, maka hajinya batal dan tidak sah. Tidak wukuf, tidak sah. Kira boleh. Kemudian, tetapi dalam mazhab ini saya kasih itulah. Dalam mazhab Hanafi, fardu dan wajib ini seakan sama. Dalam tidak berapa sama. Fardu ini ada dalil qat'i, wajib tidak ada dalil qat'i, dalil zanni. Nabi contoh solat witir Nabi tidak pernah lakukan. Ada dalil dalam Al-Quran untuk lakukan solat witir? Tidak ada. Tapi jadi sunat dalam mazhab Syafi'i, sunat muakkad. Solat witir, solat qabliyah, ba'diyah zuhur, solat ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, itu semua dalam mazhab Syafi'i sunat muakkadah atau sunat muakkad. Tapi dalam mazhab Hanafi ia wajib. Kita dengan wajib yang kami belajar, saya belajar dalam mazhab Hanafi. Mengapa Imam Nu'man bin Thabit, nama imam-imam ni kita perlu tahu. Siapa Nu'man bin Thabit radhiyallahu anhu? Ialah Imam Abu Hanifah, gelarnya pendiri mazhab Hanafi. Yang kami belajar kerana apa? Sunat itu diwajibkan. Sebab itu kita lihat di masjid-masjid dan selepas isyak yang terakhir keluar selalunya orang India. Orang India. Kerana apa? Kerana wajib bagi mereka. Imam Hanafi kalau tidak silap saya menyebut kerana jika kalau tidak melakukan yang sunat muakkad, bagaimana kita hendak mendapat maksudnya itulah syafaat Rasulullah SAW, bagaimana hendak dekat dengan Rasulullah SAW. Kita lihat kita mazhab Syafi'i, sunat muakkad ada ini sunat. Tapi Imam Hanafi strict, dia mewajibkan. Sepatutnya sunat muakkad ni dia hampir kepada wajib, tetapi tidak ada dalil qat'i, dalil yang menyatakan itu wajib, sunat muakkad. Jadi kita tidak boleh ambil ringan sunat yang dituntut, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqada'kannya apabila tertinggal. Ya, itu. Jadi dah faham ya, wajib apa, fardu apa. Yang ketiga fardu ain. Berhembus angin malam. Cuba naikkan ekor ada tu macam kurang sikit ekor dia. Okey, fardu ain ialah wajib mata. Apa tu wajib mata? Bagi setiap individu wajib untuk melakukannya. Setiap individu yang apa? Mukallaf. Mukallaf ni apa? Akil baligh. Baligh ni apa? Dah sampai lah. Kalau laki-laki tu dah mimpi apa? Mimpi basah. Faham tak? Orang-orang di sebelah sana akil baligh ni itu. Kalau lelaki sudah mimpi basah pun sudah boleh jadi bapa budak lah katakan. Senang kata. Jadi wajib kata dia. Yang wanita sudah haid. Dalam mazhab Syafi'i pula, jika tidak datang haid umur 15 tahun, dia kena solat. Ya, tidak datang haid. Selalunya sudah itulah mukallaf. Mukallaf ni kita kena faham. Apa mukallaf? La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak seorang itu dibebani, sudah boleh terima tanggungjawab.
Allah tidak memberi tanggungjawab atau apa kepada melebihi kemampuan kita. Dalam surah Al-Baqarah ya, mukallaf, taklif, sudah ditaklifkan kepada yukallifu, itu semua. Ada lagi satu, ini untuk orang yang apa, jangan kita lihat orang gila kita panggil orang mukallaf tak solat. Ada satu cerita, ada salah satu masjid di Singapura kalau tidak silap saya, orang ni kata, dah zuhur, kau buat apa di sini? Orang ni orang waras yang tegur orang gila, dan dia kenal orang gila ni gila. Orang gila, dia cakap, dah zuhur, dah azan tu, ambil wudu, solat. Orang gila ni jawab, Allah gerakkan mulut orang gila untuk jawab, aku gila, tak wajib untuk aku, kau tu cepat-cepat pergi ambil wudu, solat. Orang gila tu jawab pula tu, kata Syekh Wan. Jadi fardu ain ialah ketentuan wajib ke atas setiap individu. Fardu tu ibadah itu sendiri, fardu ain wajib mata untuk kita lihat oleh orang Islam. Dia orang Islam, dia orang Islam, dia solat. Yang membezakan antara orang Islam dan orang kafir ialah apa? Solat. Mudah-mudahan dengan jawapan ini disembuhkan dengan segera. Kita nama Abdul Hamid Imam kita kan. Seperti solat, puasa dan haji bagi yang berkemampuan. Ghair, dia mukallaf. Lagi satu, ghair mukallaf. Ghair mukallaf ni apa? Yang tidak, macam tidak perlu lakukan perkara itu. Budak-budak, orang gila, orang pitam, pingsan, tidak diwajibkan. Pingsan, bangun, solat. Orang koma. Sebab tu dia belajar betul-betul. Selagi dia berfungsi otak dia, selagi itu dia kena solat. Kemudian ibadat-ibadat ini semua fardu ain wajib ke atas setiap mukallaf dan tidak memadai dengan hanya didirikan oleh sebagian mukallaf. Awak, saya ni penat dah. Awak solat untuk saya boleh? Dia ada hukum. Ada boleh. Boleh saya solat. Dan sejauh ini pergi solat zuhur, kemudian sejak solat fardu zuhur untuk si D. Kerana Allah Ta'ala kena wudu. Tak ada, prosesi. Solat tidak boleh solat untuk orang lain. Setiap individu tidak memadai orang lain buatkan untuknya. Tidak memadai orang lain buatkan untuknya. Apa saya nak terangkan tadi? Ada lagi saya nak terangkan tentang fardu ain. Duduk belajar fardu ain berdasarkan hadis Nabi SAW. Apa hadis itu? Talabul ilm, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faridatun ala kulli muslim. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Tuntut ilmu itu fardu atas setiap orang Islam. Ini yang best, ada juga belajar zaman depan. Dia begitu terlupa. Ada orang, dia turun. Dia lama, ada tuan guru sebelah aku sampaikan, lagi sedap. Sebab bila kita silap, kita kalau tidak ada orang yang tahu, kita tersilap cakap. Dia bermain di fikiran, ni kalau seminggu sekali tak apa. Ni 2 minggu sekali. 2 minggu kadang-kadang tak boleh tidur tau. Tapi orang tegur, alhamdulillah, ada juga orang alim. Tegur juga, tak kisah. Alhamdulillah. Refresh. Terima kasih, alhamdulillah. Ibadah-ibadah ini wajib atas setiap mukallaf dan tidak memadai dengan hanya didirikan oleh sebahagian orang lain tanpa kan kita sendiri-sendiri yang lebih. Sendiri-sendiri kena buat. Jawab. Aku masing-masing kan orang kata kan. Kalau tak buat, kau jawab kan. Kita buat, kita jawab. Kemudian yang keempat, fardu kifayah. Tadi fardu ain. Ain yang mata. Fardu wajib mata. Kita lihat sendiri dia buat. Kita lihat sendiri dia berpuasa. Kita lihat sendiri dia berpuasa. Fardu kifayah. Ini kita kena tahu kifayah. Dan perkataan kaf. Kifayah dalam istilah bahasa ialah memadai. Cukuplah memadai. Apa memadai itu? Ialah satu kumpulan
Suatu tuntutan fardu ke atas orang Islam, bukan ke atas setiap individu. Sekumpulan orang Islam. Contoh, solat jemaah di kawasan ini, Queenstown. Tidak ada orang yang datang ke masjid dari Queenstown, contoh satu-satunya masjid. Tidak ada orang datang pun di masjid dari Queenstown. Tidak ada masjid Luar Delta, tidak ada masjid apa lagi? Mujahidin. Mujahidin, tidak ada masjid Jamiah Rabita. Masjid dari Queenstown saja, satu-satunya masjid. Jadi orang di Queenstown ni tidak datang langsung, bukan untuk belajar, tapi untuk solat. Tidak datang langsung. Imam saja, imam solat sendiri ya. Tidak ada jemaah. Semua berdosa. Semua berdosa dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ya, semua berdosa. Tetapi jikalau sudah ada orang yang solat jemaah, maka yang lain nak solat di rumah boleh, fardu kifayah. Tetapi sebaik-baiknya solat jemaah. Kenapa sebahagian mazhab imam menyatakan wajib? Kerana ada hadis daripada Nabi SAW juga. Untuk bakar rumah, itu satu ancaman untuk orang yang tidak solat jemaah. Kenapa Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i pula fardu kifayah? Kerana ada hadis juga dari ini supaya semua orang tahu. Jangan kita solat jemaah, kita lihat orang tidak solat jemaah, sebab orang tu memang tidak dapat solat jemaah kerana keadaan tertentu, tidak dapat datang ke masjid. Jangan kita pandang rendah. Jemaah ini wajib, jemaah wajib ke baru belajar. Kenapa Imam Syafi'i sendiri cara fardu kifayah dalam mazhab Syafi'i dan ulama-ulama di bawah payung mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi semua? Kerana berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, afdal min salatil fard. Afdal solat Jumaat. Afdal lebih baik solat. Afdal min solat, lebih afdal daripada solat sendirian. Digunakan lebih afdal, maksudnya boleh solat sendirian, tidak jadi fardu, tidak jadi wajib. Sebab itu dimasukkan jadi fardu kifayah. Sebab ada kewajipan di situ. Solat jemaah fardu kifayah apa lagi? Contoh fardu kifayah. Jenazah tu fardu jenazah. Solat jenazah. Jenazah fardu kifayah, kesian. Mengkafankan, menguruskan jenazah fardu kifayah. Di Singapura alhamdulillah berebut-rebut orang. Macam cendawan tubuh sekarang pengurusan jenazah. Masya-Allah, mudah-mudahan Allah luruskan niat mereka, supaya tidak mendoakan tak ada orang nak mati hari ini. Kalau tak ada orang nak mati, tak ada bisnes. Itu nak kena jaga hati tu untuk yang pengurusan jenazah, nak kena jaga hati. Dia macam mekanik jugalah. Jangan jadi macam konven-konven di Malaysia, di highway, letak paku, letak apa di tengah jalan, tahu. Alhamdulillah sekarang di highway Malaysia ada plus, punya polis plus. Mereka datang dengan cepat. Mereka kata jangan ikut total, orang akan bawa sendiri, orang akan bantu. Kalau tidak dulu nanti ada datang ni, pergi ke workshop temannya, bawa ke workshop, kemudian dia sembelih betul harga sampai 1,000 lebih apa semua. Itu tipu. Dia mengharapkan orang aksiden. Insurans sekarang dia buat macam aksiden juga. Dia harapkan orang aksiden. Pengurusan jenazah pun harap orang-orang ini betul niat ikhlas untuk ikhlaskan niat untuk membantu secara Islam menguruskan jenazah dengan lebih sempurna dan dengan lebih segera lagi. Jangan mengharapkan orang mati. Minta orang mati cepatlah mati pula, cepat tidak tunggu pula. Ada di negara lain. Singapura sendiri Tautas, Tautas nama Melayu atau Tautas nama Melayu.
Dia macam orang kasi pamphlet itu, dan tu depan luar mucik itu. Ini family meninggal itu, cepat dekat saya, dekat saya, dekat saya. Jadi dia bunyi package. Ini macam wedding planner. Ngurus jenazah, siap dengan baca tahlil, siap dengan ini. Jangan ikhlaskan dia. Kalau tidak, nanti tak dapat bisnes ni. Orang tahu kau, Allah akan gerakkan orang pergi depan kau. Kau buat kerja yang baik. Ikhlas tu Allah akan bantu. In tansurullah yansurkum. Kau bantu agama Allah, Allah bantu kau. Lagi satu yang kita lepas pandang, mungkin kita lepas pandang, fardu kifayah. Beri salam, hukum dia apa? Sunnah. Beri salam. Bila orang beri salam kepada kita, itu indahnya Islam. Bila orang beri salam kepada kita, menjawab salam itu hukumnya apa? Wajib. Singapura, Islam ni dia win-win situation. Sebab itu diharapkan judi dalam Islam. Sebab apa? Definisi judi, satu menang, satu rugi. Islam tidak ada gitu. Dalam perniagaan pun tidak ada yang lebih untung, yang tidak ada yang rugi. Dua-dua menang. Satu dapat barang, satu dapat keuntungan. Sebab itu diharapkan judi dalam Islam. Sampaikan salam pun itu. Orang sunnah hanya memberi salam. Tapi hukum menjawab salam itu wajib. Itu bagi sendirian. Tetapi hukum memberi salam itu sunnah juga pada satu kumpulan. Hukum dia apa untuk orang jawab balik? Satu kumpulan. Jadi sendiri-sendiri kan hukum dia wajib jawab. Sekarang orang memberi salam ni pada satu kumpulan. Ada 3 orang, 4 orang, 5 orang. Kemudian orang yang beri salam sunnah. Hukum dia apa untuk orang yang jawab? Fardu kifayah. Satu orang sudah memadai jawab. Tetapi lebih baik jika orang ramai. Tetapi jika tidak satu orang pun jawab, berdosa semuanya. Ini ramai yang terlepas pandang. Datang kedai kopi, kawan, Assalamualaikum. Subhanallah. Dia dengar tapi mengharapkan dia jawab salam. Mengharapkan dia last tidak jawab salam. Dan salam ini saya kena terangkan betul-betul. Dia tidak boleh. Orang itu kata, Assalamualaikum. Kita macam malu-malu nak jawab. Dia nak kena orang tu dengar juga. Assalamualaikum. Ada tak jawab dalam hati? Takut riak. Mana kita belajar ni jawab dalam hati? Benar tak? Ada tak? Ada. Saya sebut ni sebab dah jumpa macam ni. Takut riak. Tapi sebenarnya bukan riak. Dia tengok tempat. Kalau orang celuk dia tak jawab. Jawab dalam hati cukup. Tidak. Dia kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang lebih baik. Madani ni waalaikumsalam. Tapi jawab yang lebih baik. Warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pendapat. Ada 2 riwayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh atau waalaikum. Sebab kena pada zaman Nabi SAW. Ada orang kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat belajar. Jawab lebih baik. Orang ni dari seorang sahabat masuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi satu sahabat masuk. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bakal dia masuk. Tapi jawab. Waalaikum. Dekat atas. Itu. Atau kita boleh kata Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Tambah lagi. Jadi panjang lagi. Tak sanggup, tak apalah. 11 kata Waalaikumsalam. Waalaikumsalam boleh tak? Wa maghfiratuh boleh. Itu fardu kifayah. Ingat sekali lagi. Satu orang beri salam pada satu kumpulan sunnah. Fardu kifayah. Sekurang-kurangnya seorang dalam satu kumpulan ini jawab salam. Waalaikumsalam. Lebih baik semua jawab juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh juga. Ya. Kemudian rukun. Ini rukun. Rukun berapa isyak? 8? 8.30. Fikir ini tak macam
risau, dia nak terangkan satu perenggan, satu begini cepat. Tapi nak kira-kira simple pun dah dia. Contoh, kita orang awam kita ajar untuk orang faham. Jangan lagi memusuhkan orang. Jangan lagi memusuhkan orang. Jadi contoh-contoh yang isu semasa dan sebagainya. Jadi orang faham. Fikir, kita belajar untuk faham. Jadi faham, kita amalkan. Rukun wajib atau tidak? Rukun wajib atau tidak? Wajib. Dia ada rukun salat. Syarat salat. Syarat sah salat. Rukun salat. Dulu wajib. Apa beza rukun dengan syarat? Orang kalau itu orang test. Orang-orang dah belajar ni dia test. Rukun sedap kalau nak dapat penentu apa. Berapa rukun solat? Apa yang tanya tu lah. Pasal dia khilaf. Dia sekali keluar yang khilaf punya, kita sendiri yang baru belajar pening. Alamak. Ada. Ya ada. Kita lagi. Tanya rukun. Tanya simple-simple. Rukun solat tu wajib atau tidak? Wajib, cik. Syarat sah solat wajib atau tidak? Wajib, cik. Boleh bezakan apa rukun dan syarat? Saya baca rukun ialah perkara yang wajib kita lakukan dan dia adalah satu juzuk daripada hakikat sesuatu perbuatan seperti membaca Fatihah, rukuk dan sujud dalam solat. Perkara-perkara ini dinamakan sebagai rukun. Kalau kita baca, kita boleh faham. Syarat ialah perkara yang wajib kita lakukan. Itu wajib, tapi ia bukan satu juzuk daripada hakikat sesuatu perbuatan. Bahkan ia adalah muqaddimah, permulaan kepadanya, seperti berwudu, masuk waktu solat dan menghadap kiblat. Semua perkara tersebut adalah di luar daripada hakikat solat, tetapi merupakan muqaddimah kepada menunaikannya yang mesti dilakukan bagi memastikan solat tersebut sah. Ada faham? Tak faham. Sebab tu nak kena ringkaskan. Kau muqaddimah. Banyak orang baca buku. Sebab itu bila kita belajar, guru ni sebenarnya menyampaikan untuk orang faham. Senang ini. Rukun wajib ada daripada permulaan ibadah hingga akhir ibadah. Simple. Rukun permulaan ibadah solat contoh. Apa rukunnya? Rukunnya, ya, takbiratul ihram, rukun. Takbiratul ihram, ya, itu rukun qalbi, ya. Kita mau bahas dulu lah, bila masuk ke itu. Rukun takbiratul ihram, permulaan. Dalam mazhab Syafi'i, takbiratul ihram itu apa? Rukun qauli. Jadi permulaan ibadah itu Allah masukkan niat, qasadkan niat. Akbar. Wajib ada permulaan ibadah sampai akhir ibadah. Kalau pertengahan tu ada bunyi. Siapa pula buka almari itu? Rupanya bukan buka almari. Oi, terlepas. Dia punya kad misal tu dah lama sangat. Betul keluar. Pong. Tapi dia siapa tu? Aku suruh kau angkat terubuk, kau pergi tarik terubuk tu pula. Bunyi macam tu. Buang angin. Sah atau tidak? Batal atau tidak? Batal. Jadi tidak boleh ada perkara yang membatalkan. Daripada mulai ibadah tidak boleh tertinggal satu rukun pun. Seperti tadi itu, yang tadi ketua itu masuk syarat. Rukun ni tidak boleh tertinggal rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Itu rukun. Tidak boleh tertinggal satu pun. Hingga salam yang pertama. Itu semua rukun. Ya, jadi rukun dia paling senang daripada mula hingga akhir ibadah. Mula Allahu Akbar,
Masukkan niat sekali. Al-Fatihah tidak boleh tertinggal. Jikalau tertinggal satu rakaat, maka wajib dia tambah lagi satu rakaat. Ya, wajib dia tambah lagi satu rakaat. Sebab sudah tertinggal rukun. Rukun contoh fardu Isya. Solat fardu Isya 4 rakaat. Dia buat 3 rakaat saja. Tertinggal lagi satu rakaat. Dia kena tambah lagi lah. Kena tambah lagi. Baik. Syarat pula apa? Daripada sebelum ibadah hingga akhir ibadah. Sebelum ibadah hingga akhir ibadah. Syarat. Wajib kan? Solat. Kita buat apa dulu sebelum solat? Wudu. Wudu. Jadi wajib ada wudu. Itu yang saya sebut tadi. Sebelum kita tengah baca asyhadu an la ayat akhir pula tu. Sekali kena hari Jumaat surah sajadah, solat sendiri, ya. Rakaat kedua surah Asy-Syams. Sekali asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah. Surah sajadah. Dan sebab salam belum lagi. Salam yang pertama belum lagi. Dan tertinggal. Dan kehilangan syarat. Dia kena perlu suci daripada sebelum solat hingga akhir. Jadi syarat ini sekali lagi saya sebut rukun daripada mula ibadah hingga akhir ibadah. Tidak boleh ada satu pun yang tertinggal. Syarat ialah wajib juga daripada sebelum ibadah dilakukan sehingga akhir ibadah. Sehingga akhir ibadah. Itu syarat sah solat, rukun. Saya masuk sekali rukun. Rukun solat. Rukun solat, walaupun dia nanti akan masuk bab rukun solat di lama. Jadi sebab ini ilmu yang tidak ikut modul, saya bukan kira ustaz-ustaz lain. Ini ilmu yang saya cuba sampaikan kepada semua atas kapasitas saya sendiri, yang apa yang saya tahu dan saya belajar, dan tidak ikut modul dan tidak ada fees atau fees yuran. Lepas modul ni nanti rukun, nanti kita akan masuk bab taharah semua, kemudian modul yang kedua akan kita masuk bab solat. Itu nanti jemaah sekalian, kalau anda baik mendalami solat, bab solat, nanti seorang $150. Tidak. Jadi saya sampaikan sekarang. Rukun, ada berapa macam rukun dalam solat? Rukun qawli, rukun qalbi, rukun fi'li. Rukun qawli dulu. Rukun qawli, kul huwallahu ahad. Qaul, kata. Qala Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Qaul. Apa tu rukun qawli dalam solat? Qalbi. Rukun hati. Ada satu je. Niat. Rukun fi'li. Kau ni jangan buat fi'il. Orang lagi dulu. Dan perkataan fi'il. Dan perkataan fi'il. Kau ni fi'il. Kau semacam hari dia tengok kenapa? Itu Melayu. Fi'il. Perbuatan. Diri. I'tidal. Rukuk. I'tidal. Kemudian sujud dulu, ada dulu sujud, dulu tahiyat akhir, itu semua. Baik. Rukun qalbi dulu. Rukun qawli dulu. Takbiratul ihram. Suratul Fatihah. Kemudian apa lagi? Takbiratul ihram, suratul Fatihah, kemudian Allahumma salli ala Muhammad, baca tahiyat akhir, selawat ke atas Nabi SAW, dan salam yang pertama. Ini kita kumpul tentang rukun. Jangan cakap tentang sunnah.
Ya, kena perlu luruskan. Sunat tak perlu. Diam. Aku cakap pasal rukun. Aku cakap pasal rukun. Kena masuk bab sunat. Itu nanti dulu. Ya, jangan bukan tidak mengindahkan sunat, tapi bila kita belajar ni, bab rukun dulu. Sebab tu diam. Jangan copy and paste. Jangan copy and paste. Takbiratul ihram. Masuk. Allahu Akbar. Takbiratul ihram cukup sekadar kita mendengar. Tapi kalau imam Allahu Akbar, imam minta angkat tangan, mufaraqah. Itu bahlul. Mufaraqah. Apa mufaraqah? Imam tak angkat tak sah. Kita kan kau belajar tak angkat tak sah. Itu rukun qauli. Angkat tangan itu sunat hayat. Kemudian baca Fatihah. Jikalau asar, cukup sekarang kita mendengar. Kalau asar, zuhur, rakaat ketiga maghrib, rakaat ketiga dan keempat isyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengar tak? Ada kan? Tidak sah. Mana hal, mana hal. Kalau sudah apa dah jadi? Tidak selalu. Ya, saya dengar ada masjid. Allah. Lebih baik kau baca dengan betul. Kau boleh bisik tu bukan bisik. Macam cerita tu, cerita masa-masa habis. Tahu? Dia tu, cik, saya datang ni nak cari anak saya. Saya dapat alamat dia tinggal di sini. Makcik datang dari Kedah, Utara. Anak makcik perempuan dia. Perempuan? Tak kenal. Dia ambil tutup kan. Saya masuk. Mak, bila mak mai. Awak tak abang awak kan. Dia cakap. Rumah dia cakap kan. Makcik tu berbual tu dia cakap. Orang sebelah tu kira. Sokong. Matanya. Dia tutup itu lama. Kalau dia nak tu matanya. Dia punya cakap tu biar ni boleh dengar. Bisik. Macam tu lah orang. Lebih baik kau. Itu. Ini baca kuat-kuat mengganggu orang. Suara dia. Macam mana ni? Dia bukan nak mengejek untuk kita belajar. Dia bukan macam ni. Sekarang, Ustaz, saya di Malaysia. Sekali surau dia Zin. Hujan lebat. Tak dengar suara saya baca. Macam mana sekarang? Seperti ini. Tidak dengar suara kita baca. Zin. Sini Zin dengar. Zin. Tak. Batu dah suara. Zin. Dia baca. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rahmatik dia. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Tak mengganggu imam. Berkuasa. Siapa imam? Waladdallin. Dia pula waladdallin. Yang makmum pula dia. Amin. Tak betul. Ulama menyatakan jikalau hujan lebat, rukun qauli itu patut kita memadai, kita dengar kan. Hujan lebat, kita tidak dengar kan suara kita kan. Ambil seperti kita solat di tengah malam. Kita solat subuh. Lagi senyap kan. Contohlah, kita solat sunat sebelum sunat fajar, sebelum subuh 2 rakaat. Kita baca kan? Ambil kadar itu. Ambil kadar itu. Kita dah tahu kita baca sebegitu. Hujan lebat, walaupun kita tidak mendengar suara kita, ambil kadar yang itu. Kita solat 2 rakaat. Kalau di rumah kita solat asar ataupun zuhur, senyap, kita dengar suara kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau hujan lebat di dalam masjid, di surau di Malaysia atau mana, ada beratap zinc lagi, kita ikut keadaan itu saja. Tidak perlu kita dikira suara. Orang kalau di area Al-Quran sekali orang confuse lah. Dia baca walau sebenarnya rakaat ketiga maghrib. Walau amin. Imam tu dia. Masa ada amin tadi. Jadi ini perlunya ilmu. Sebab tu orang yang ada ilmu dia makin berlapang dada, dia tidak rasa Islam ni sempit. Orang yang tidak berilmu ni buat orang menyampah, memandai-mandai. Ini rukun. Ini untuk Al-Fatihah. Tadi takbiratul ihram. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Kita saja dengar. Rukun qauli untuk kita dengar saja. Ya, rukun qauli untuk kita dengar. Kalau masuk surah, macam asal masuk surah, ada boleh. Al-Fatihah itu nak kena. Kerana kalau Al-Fatihah itu tidak betul, kita tidak sah. Tidak sah. Ya, tidak sah. Kemudian itu Al-Fatihah. Kemudian membaca tahiyat akhir. Apa itu tahiyat akhir? At-tahiyyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ataupun ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sepatutnya saya tak perlu angkat tangan, tapi tak angkat juga. Ini sunnah hayat juga. Ini sunnah hayat. Dia boleh macam ini pun boleh. Ini letak tangan di sini pun sunnah hayat. Nanti saya akan terangkan apa itu sunnah hayat. Kita berbicarakan tentang hukum dulu. Sampai asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh atau wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Itu baca tahiyat akhir. Kemudian rukun qauli yang keempat ialah selawat ke atas Nabi. Apa selawat ke atas Nabi? Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukup. Kemudian salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa tidak pusing kepala? Sebab itu sunat hayat. Rukun. Rukun. Amin. Rukun. Jadi wa ala ali Muhammad atau wa ala ali Sayyidina Muhammad itu apa? Itu sunat ab'ad. Apa itu sunat ab'ad? Sunat ab'ad jikalau tertinggal memadai dengan sujud sahwi. Bukan sawi, sahwi, sahwi, lalai, lepa, leka. Ya. Jadi ingat lagi sekali, takbiratul rukun qauli, kata-kata. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita saja. Untuk imam, kuatkan. Ya. Kemudian Al-Fatihah, baca tahiyat akhir, baca selawat atas Nabi. Kemudian salam yang pertama. Itu rukun qauli. Niat satu, qalbi. Allah lintas niat. Inilah betul-betul. Di mana-mana saja. Masalah betul. Saya nak tanya semua. Satu dunia punya masjid, satu dunia. Jangan kata Singapura saya, Malaysia, Indonesia, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Tarim, Suria, mana-mana semua satu Malaysia. Sampai ke China pun. Ada tak imam kita nampak Allah Fasgir terus bagi-bagi. Hu Akbar. Ada tak? Ataupun mereka Allahu Akbar. Kan? Jadi siapa yang salah? Satu dunia punya imam Allahu Akbar. Yang makcik-makcik kita ni aja yang Allahu Akbar. Banyak tak?
tidak boleh dinafikan. Cerita ini ada kena-mengena dengan yang masih hidup dan juga yang telah meninggal dunia. Ya. Cerita ini bukan rekaan semata-mata dan masih terjadi di Singapura, di Malaysia, Indonesia dan Brunei. Niat itu qasad. Saya sekarang tekak saya kering. Betul ni, tekak saya tekak kering. Saya nak minum air. Ambil lah. Bismillah. Tekak kering kan? Minum air. Ambil. Kita nak solat. Solatlah. Allahu Akbar. Benda niat. Sekarang saya niat tadi tekak saya kering. Niat saya nak minum air. Dia saya ambil. Saya minum. Sebab Nabi, saya sambil kata, kemudian dia ada nama air. Nak ikut sunnah Nabi SAW sebab 3 kali. Ada tak saya macam ini? Dah kenapa saya? Kata nak minum, masukkan niat. Nak ikut sunnah Nabi juga. Jadikan ia satu ibadah dan masukkan niat. Ada ini. Kita nak pergi lah, tahan taksi. Ini sering saya beri contoh. Kita pun hari ini tunggu taksi nak pergi Geylang. Sekarang banyak orang call Grab lah. Tapi ada orang tunggu apa namanya? Roadside kan? Tak tahu lah, saya pun lupa. Makcik dia pun datang kat pasar Geylang tapi dengan beg plastik, ikan sokot. Nak tunggu taksi. Ya sih, saya nak ambil taksi. Nak ambil taksi dulu, anak dulu. Okey. Kita pun dapat taksi. Kita nak balik rumah lah. Nak balik rumah kan? Nak pergi Tampines. Nak naik taksi, nak pergi Tampines. Taksi pun lalu. Makcik pun kurang sabar dah 3-4 taksi lalu tak terjadi. Dia aku sampai ni. Nak ambil taksi ke tak? Nak ambil suruh kenapa? Masuk balik haji. Nak ambil taksi. Nak balik Tampines. Ini sama juga solat. Wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Dan mereka orang yang senantiasa memikirkan, mengambil pelajaran apa yang terjadi di langit dan juga di bumi. Dan mereka menyatakan apa? Orang-orang yang berfikir ini, pentadbir kami, Tuhan kami, ya Allah, tidaklah kau ciptakan satu-satu, itu sia-sia. Dalam solat itu, Allahu Akbar niat. Dan kita ambil air pun, kita minum, kita sudah niat. Dan tak ikut sunnah, masuk aja bismillah. Dia kali tak ada. Dia ada gitu. Begitu juga solat. Oh ni, niat tak masuk. Niat tak masuk. Bukan niat tak masuk. Kau punya ayat tak komplit, kau buat karangan dalam niat kau. Disuruh lintaskan. Kau saja aku solat Maghrib, fardu Maghrib, Allah dalam hati dia. Dia buat karangan. Saja aku solat fardu Maghrib 3 rakaat, bermakmumkan imam dengan sempurnanya sesempurna-sempurna. Kerana Allah Ta'ala yang usbah. Tunai. Tunai. Apa? Tunai. 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 Okay? Saya dulu belajar sebab itu disuruh tuntut ilmu. Belajar kampung tu, macam kita masuk BMT, siapa ada NS ni dulu masuk basic military training, macam polis dulu ada training dia rekrut 6 bulan. Macam itu lepas tu belajar tu. Tapi kita ada buat tak perkara-perkara itu bila kita dah di unit? Tidak ada. Di unit sudah tidak ada. Kita tidak ada lakukan perkara itu lagi. Itu juga niat, qasad, pintaskan saja. Lakukan saja. Itu rukun qalbi. Allahu Akbar. Usalli macam mana? Usalli itu bid'ah. Sebut bid'ah aja sebut. Bid'ah. Itu bid'ah hasanah. Tahu tak usalli? Usalli, orang usalli, tak ada yang usalli. Dia betul-betul, dia punya betulkan makhraj. Usalli, maghrib. Sekali baca Al-Fatihah, Alhamdulillah. Batal. Sebab dia Alhamdulillah bukan Alham. Itu sudah lain. Maksud itu. Usalli itu betul kan? Yang rukun, engkau tidak betul. Usalli itu bid'ah hasanah. Saya tutup di sini sejarah usalli. InsyaAllah rukun nanti rukun fi'li lah.
8,5 ya. Sejarah usul Imam Nawawi, zaman Imam Nawawi. Ada seorang datang kepada Imam Nawawi dan menyatakan kepada Imam Nawawi, ya, Imam, aku ada masalah di solat zuhur atau asar. Bila aku solat zuhur atau asar, aku ni apa? Dalam solat itu tiba-tiba terfikir, aku ni solat zuhur atau asar. Imam Nawawi kata, engkau sebelum itu engkau baca usolli fardhu zuhri atau fardhu asri 4 rakaat. Kalau sendirian-sendirian lillahi ta'ala. Tidak salah. Bukan dia kata bid'ah semuanya salah, bid'ah tidak. Sebab itu Imam Syafi'i kata ada bid'ah hasanah. Ini bid'ah lah yang terlaku usolli. Tapi banyak orang konsentrate tumpukan pada usolli, tumpukan rukun. Dan dalam mazhab Syafi'i, niat itu dilintaskan pada waktu takbiratul ihram. Kita ambil wudu, niat untuk apa? Salat. Kita jalan pergi ke sini, untuk salat. Allahu Akbar, salat memang fardu. Allahu Akbar, dan dalam hati saja. Usolli ada tempat negara Arab, orang-orang kita usolli. Dan kalau sampai kita pada tinggal saya di sini, dikabarkan kepada saya, orang kita lah di Masjid Nabawi ataupun Masjid Nabawi hotel saya usolli Arab ni dia dah panas lah. Masuk solat saja aku nak solat. Arab ni dalam hati dia fikir, kau nak solat asal lah, aku pun nak solat juga. Kau dah ganggu punya solat. Kena sipu dengan Arab ni terus. Dia usolli tapi Fatihah tak nak betulkan. Berapa ramai yang pergi ke ustaz-ustaz tidak perlu bayar. Lepas solat jumpa ustaz, jumpa imam kita ni ustaz banyak sangat ustaz jumpa. Ustaz Ismail, bukan Ismail kamu saya sudah meninggal. Ustaz Ismail nak perbetulkan Fatihah. Berapa ramai? Tak perlu bayar. Kenapa nak betulkan usolli fardu? Betul-betul nak betulkan. Tapi Fatihah rukun tidak mau betulkan. Ibarat orang pergi jemputan kenduri kahwin, nampak daripada dalam kereta, pakai songkok sengit diri, cantik, baju dia batik, cantik, naik kereta Mercedes. Orang tu, gaya betul lah. Abang Dola hari ni, cantik, siap celah. Seri, buka pintu, keluar, seluar pendek Yonex. Ya Allah, dia tak betul kan? Itulah orang usolli, tapi Fatihah tidak betul kan? Dia ingat dia nak perhidangkan, tapi sebenarnya cacat, tertipu. Ya? Sebab itu kita duduk dalam majlis ilmu, insya-Allah kita akan jumpa lagi 2 minggu lagi dalam kuliah fiqh rukun fi'li. Ingatkan saya, rukun fi'li itu rukun qiyam, berdiri dan sebagainya. Insya-Allah. Ada apa soalan? Satu je soalan. Kuliah kena ada soalan. Ada soalan? Ada. Okay. Kalau orang baca Al-Fatihah habis, dia macam dia voice lain orang, tahap voice tone tu lain. Bila buka, nak kuat sikit. Kalau dia kuat, dia mengganggu yang kiri kanan. Kalau dia dengar lagi 2 orang sebelah tu dengan kiri kanan, apa hukum? Okey. Soalannya ialah orang ni, dia telinga dia pekak, pamat tepek. Dia baca Fatihah hingga mengganggu orang kiri kanan satu saf. Kalau dia jahil, dimaafkan dan diberitahu padanya, kita ambil hukum macam seperti air hujan yang jatuh di atas zinc. Kadang-kadang orang pekak ni pun tidak sedar mereka ni pekak. Kena beritahu padanya. Tetapi kalau dia sengaja, hukumnya ulama yang sebut haram kerana telah mengganggu jemaah dan juga imam. Kena tegur. Sebab tu ataupun din nasihat. Sesungguhnya ataupun agama itu adalah nasihat, kata Nabi SAW. Kena tegur. Cik tadi baca kuat. Dah nampak sangat kau pekak. Dia kena tegur. Ya? Cik baca kuat je, dah ganggu dengan imam-imam. Sekadar cik baca, walaupun tidak dengar, baca kadar macam itu. Kena perlu terangkanlah.
Tidak perlu dibaca kuat. Faham? Boleh? Terjawab tak soalan itu? Ada orang kaya. Kena cakap dengan dia lah. Kena cakap dengan dia. Okay, kita akhiri dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واجعلنا من صوامها قوامه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا وفيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.